Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan continue untuk summative exercise. Okay, sebabkan esok saya BDR, jadi anak-anak saya bukan dekat rumah kan. Jadi sebab itulah saya buat record hari ni . Okay, sebelum masuk summative exercise, kita recall balik yang masa kita belajar dekat topik 1.1 sampai 1.3. Okay, masa 1.1 kita belajar daripada radian nak tukar kepada degree. Okay, yang kita kena buat ialah darab dengan 180 radian to degree, satu radian bahagi dengan pi. Okay, lepas tu kalau degree to radian, kita akan buat darab pi per 180 degree. So tu formula ni kan. Okay, daripada radian nak tukar kepada degree. Contohnya daripada 5 radian, 5 radian tu berapa degree? So darab dengan 180 bahagi dengan pi. Okay. Okay. Itu 1.1. 1.2. Okay, 1.2 saya besarkan sikit. Okay, 1.2 kita belajar ialah macam mana nak cari dia punya length of arc. Okay, sebelum tu ini adalah satu circle. Kalau dekat luar ni ukur lilit dalam bahasa Melayu kan, dalam in English kita panggil circumference. Dalam bahasa Melayu ukur lilit. Dia punya formula adalah 2 pi r. Okey, itu semua untuk cari yang kat luar saja. Okey, bila ada satu center O, and then ini akan jadi radius. Okey, automatically bila kita keluarkan dia, benda ni akan menjadi a sector. Okey, sector. Dekat luar ni sahaja, ini kita akan panggil dia sebagai arc. Okey, lengkung. Okay, ini radius lah. Okay, bila sector, confirm kat sini ada theta, sudut. Okay, itu ialah arc. Lepas tu, bisa kata dalam satu sector, and then we have another straight line macam ni, sub sini. Ini kita akan panggil dia chord. Dalam bahasa Melayu, bearing . Lepas tu, ini ialah segment. Yang shaded ni, yang saya shade ni, ini nama dia segment. Okay. Kita tengok nak cari length of arc. Yang ni. Panjang length of arc. Okay. Length of arc dalam matematik, theta 360 darab dengan 2 pi r. Okay. Theta dekat sini is in degree. Okay. Lepas tu kita belajar dalam maths. Kalau theta kita ada certain situation, theta dia tak dapat nak kira dalam degree semuanya. Tak. Jadi dia pun buat dalam radian. So bila automatically dia bertukar kepada radian, kita letaklah contohnya theta 360 tukar kepada radian, dia adalah 2 pi. So dia akan jadi sebenarnya S equal to R theta, and theta this one adalah in radian. Itu adalah untuk length of arc. Kalau untuk area of sector, dia sama saja, cuma yang berubahnya adalah kat belakang ni. Jadi pi r squared. Sebab pi r squared adalah area of circle. Kan, satu bulatan, area bulatan. Okay. Ni theta dekat sini adalah in degree. Ni dalam matematik. Kalau dalam math, kita dah belajar radian, so kita tukar. Okay, so dia akan jadi kat sini 1/2 r squared theta. So theta kat sini akan jadi dalam radian. Okey, lepas tu dalam circular measure juga kita akan jumpa lagi area triangle. Area segitiga. Yang biasa kita belajar dulu 1/2 time base time dengan height. Okey, dekat solution of triangle kita belajar 1/2 AB sin C. Okey, jika diberi contoh sini adalah A, sini B adalah C. So sudut je sudut C sini. Sin C. Kat tepi ni kita dah tahu, panjang A dengan B
And then C dia tak tahu, so kita akan buat sin C. Lepas tu cosine rule dengan sine rule. Okay, sine rule A over sin A adalah equal to B over sin B. Dan samalah dengan C. Okay, ni adalah sine rule. Kalau cosine rule, misal kata kita nak cari C, so kita akan buat C squared. A squared plus B squared minus 2AB cos C. Okay, so benda-benda ni lah yang kita akan guna dalam circular measure ni. Okay, jom kita tengok. Sambung soalan hari tu sampai soalan nombor 7. So hari ni kita continue question number 8. The diagram on the right shows a sector VOW from a circle with center O. The arc VW subtends an angle of 2 radians at the center. Okay. Lepas tu, the sector is folded to make a cone such that the arc length VW is the circumference of the base of the cone. Maksudnya, yang ni VW ni dia gulung, dia temukan, dia bertembung lah kan. Dia bertembung, lepas tu yang tu dia menjadi circumference. So, sekarang length of arc bagi VW automatically menjadi circumference. Circumference formula dia 2 pi r kan. Okay, apalah. Lepas tu dia kata apa lagi? Find the height of the cone. So sekarang height cone tu berapa? Okay, so macam mana nak cari? Kena cari length dululah. Length bagi VW. So length VW ialah formula S equal to R theta. So radius we already know is 64. And then theta in radian, so 2. So kita dapat kat sini 128. Okay, lepas tu dan kita tahu daripada sini dia kata the sector is folded to make a cone, iaitu arc length VW is the circumference. Circumference formula dia adalah 2 pi r. So means that S tadi, length tu S equal to R theta tu adalah sama dengan 2 pi r. Kan? Okay. Lepas tu R theta tadi kita dapat 128. 2 pi r. Bolehlah cari radius dia. 128 bahagi dengan 2 pi. Dia cakap tak? Tak cakap. Jadi awak boleh gunalah 3.142 ke 227. So radius kita dapat berapa? Dia dah tolong kirakan ni. 20.369. Okay, so radius. Radius apa? Radius bulatan. Yang tu. Yang ni circumference adalah 128. Kan, menjadi circumference. And then the radius adalah 20.369. Okay. Faham Lepas tu, soalan next. Dia kata find the length of the cone. Bulatan. Jadi tinggi. Macam mana nak cari? Okay. Dekat sini dia kata dia guna Pythagoras theorem. So dapat daripada mana Pythagoras theorem? Okay, kat sini kan 64. Bila kita gulung, maksudnya 64 tu adalah dia punya hypotenuse. Okay, so satu radius ni adalah tadi 20.369. Jadi height ni berapa? So height tak tahu kan. Jadi kita akan buat 64 squared minus dengan 20.369. So dapatlah jawapan dia 60.67. Okay, tengok dulu. Nombor 9. The diagram on the right shows semicircle AOBP with O as the center, and then dia punya triangle APB, okay, is a right angle triangle. Right angle triangle tu 90 degree lah sini. Okay. Okay, betul-betul. 90 degree. Lepas tu
Given that AB adalah 16. So AB is a diameter. So should be radius dia adalah 8 dengan 8. And ABP adalah pi/6 radian. Alright. Find the length of AP. So macam mana nak cari length bagi AP? AP ni apa benda? Ia adalah arc. Okay, so S equal to arc theta. Radius adalah okay, saya faham dah. Dia kata the length of AP. Length panjang AP, bukannya arc AP. Kalau dia nak arc AP, kalau arc AP, barulah kita akan buat S equal to arc theta. Sekarang dia nak panjang ni. Okay, panjang tu kita boleh guna sine rule, boleh. Cosine rule, nanti jap tengok. Kat situ tak tahu. Tapi tak tahu PB. So cosine rule tak boleh guna. Boleh guna sine rule. Okay, opposite tak? So AP bahagi dengan sine pi/6 adalah sama dengan 90 dengan 16 tak? 16 bahagi dengan sine 90. Ini opposite dia. Okay, so awak boleh tekan kalkulator. Okay, sin pi/6 ni, ingat saya pernah bagi tahu kan, kalau ada sin, kena letak dalam degree. So pi/6 tu berapa degree? Macam mana nak tukar kepada degree? Tengok balik. Daripada radian nak tukar ke degree, darab 180 bahagi dengan pi. Okay, so darab 180 bahagi dengan pi. So sini 30 degree. So AP over sin 30 adalah equal to 16 sin 90. So carilah AP. So AP dapat 8 cm. Itu untuk A. Okay, saya padam. Aku tak nampak. Untuk B, the area of ABP. Area ABP. So, macam mana nak cari area? Okay, panjang AP dah dapat dah 8. Yang ni 16. So, kalau nak kira area, sama ada awak nak buat 1/2 darab base darab height pun boleh. Kalau guna AB darab dengan sin C, boleh tak? AB tak boleh. Sebab apa? Panjang PB tak tahu. Okay, panjang PB tak tahu, so tak boleh lah nak buat AB darab sin C. Jadi kena kira jugalah satu lagi ni, PB. So kena cari PB dulu. So PB kita boleh dapat melalui Pythagoras theorem. So we have 16 squared minus dengan 8 squared. So square root kan dia. Okay, so kat sini kita dapat jawapan dia adalah 13.86. Panjang ni 13.86. Okay, so the area will be 1/2 darab dengan base. So base dia adalah 8 darab dengan height 13.668 ke 86? 86. Kita dapatlah 55.44 cm squared. C, the area of the shaded region. Okay, area of shaded region, kalau kita perasan, dia adalah daripada satu semicircle. So, kita tolak dengan satu semicircle. Okay, tolak dengan segitiga. Nanti saya try tengok. Tolak segitiga, kita dapat 2. Tak boleh, tak boleh. Satu semicircle tak boleh. Yang ni tak boleh. Yang bolehnya ialah satu sektor tolak dengan segitiga. Sektor dekat sini. Sub. Sekejap Okey. Dekat sini tadi kita tahu dah di 30 degree. Dan ini adalah radius.
Yang ni pun 30 lah. Automatik dia jadi 30. 30, 60, 180 tolak 60, 120. So, kat tengah dekat O ni adalah 120. Dekat tepi dia akan menjadi 60, 60. Jadi, kita punya sektor sini 60 degree. Radius is 8. And then, kita kena tolak dengan segitiga. Segitiga yang mana? Segitiga yang ni lah, yang 60 degree ni. Semua 60. Ni semua panjang dia 8. Gitu. Okay, ini O, P, A. Sama. Sini O, sini P, sini A. Okay, jadi kita kira area of sector yang ni dulu. 1/2 R squared theta. Kita tolak dengan yang ni. Tiga-tiga kita tahu. So, 1/2 contoh A, B, sin C. Dah. Okay, 1/2 R is 8 squared minus dengan theta. Darab dengan theta. Theta dekat sini adalah in radian. So, daripada 60 degree, tukar kepada radian. Contoh kita ambil yang ni ya. So, 8 dengan 8. Sin 60. Tekanlah kalkulator. Tekan. Okey, yang ni kita akan dapat 33.504. Yang ni kita dapat 27.713. So, jawapan dia akan menjadi 5.791. 5.791. Nombor 10. In the diagram on the right, AOB is a semicircle. AOB. Okey, yang ni. Semicircle. With center D. Okey, ada D. AEB adalah arc bagi circle with center 7, 7. Okey. Ada lagi satu pula. Ni 7, 7. Kedudukan dia. Maksudnya 7 kanan. Atas pun 7. Okey. Lepas tu, the equation of AB adalah x/6 plus y/8 equal to 1. Calculate the area of ABC. Okay, macam mana nak cari area ABC? Kena tahu dulu titik-titiknya. So, titik A berapa? Titik B berapa? Kan? C dah tahu dah 77. A dengan B lah masalahnya sekarang. Okay, macam mana kita nak cari? Kita tengok ni. Ni kan dalam bentuk intercept form. A and B adalah dia duduk atas garisan part C. X axis and Y axis. So means that B ni adalah untuk X axis, X intercept, and A adalah duduk atas Y intercept. Okay, so kat sini X intercept kita ialah 6. So kita dah tahulah 60. B, kalau Y ni pula, Y dia adalah bahagi dengan 8. 8 tu ialah Y intercept. So 8, 0, 8. Jadi koordinat kita dapat koordinat A adalah 0, 8. Koordinat B is 6, 0. And then C is 7, 7. So bila ada semua koordinat macam ni, kita boleh guna yang masa kita belajar dekat koordinat geometri dah. Ni. Dah. So area kita ialah 0, 8, 6, 0, 7, 7. Lepas tu patah balik. 0, 8. Okay, so 1/2, 0, tambah 6/7 is 42 plus 56 minus 48 minus 0 minus 0. Okay. Tak. Lepas tu kita dapat 1/2. Jawapan dia kat sini yang ni ialah 50. Dapatlah jawapan dia 25. So area bagi segitiga ABC ialah 25. Sesini. Yang ni 25.
Saya buat warna lain lah. Yang ni 25. Yang ni ialah 25. Okey. Area dah dapat. B pula. Dia nak sudut ACD. ACB. Okey, kat sudut dia, sudut sini. Dia tahu sudut kat situ berapa. Aduh. Sini, sini, sini. Sini A. Sini C, sini B, sini D. Okay, A 08 C 77 60. Nak tahu sudut dekat C, DC, ACB semua ni, kita kena cari panjang. Tak, panjang AC, panjang AB, panjang BC. Gitu. Kita cari distance. Dekat sini ni, D ni adalah untuk distance. So, apa formula distance? Formula distance adalah x2 minus x1 squared plus y2 minus dengan y1 squared. So, kalau nak cari AC, kena guna 08 dengan 77. So, 0 minus 7. So, negative 7 squared plus dengan 8 minus 7, 1 squared. So, sini kita dapat square root 50. Sini square root 50. Lepas tu kalau CB pula, kita kira pun square root 50. So, AB 10. AB ialah 10. Jadi, semua panjang dah tahu. Square root 50, square root 50, square root, tak ada square root, sini 10 saja. So, macam mana nak cari sudut? So, apabila semua sisi dah ada, sudut je tak ada, kita boleh guna cosine rule. Cos benda ni. Macam yang dia buat. AB, so C ni adalah 10 squared equal to square root 50 squared, square root 50 squared minus dengan 2 darab dengan square root 50, square root 50 darab dengan cos ACB. Letakkan yang ni kat belakang depan. Jadi 50 tambah 50 tolak 10 bahagi dengan benda ni. Dapatlah cos ACB adalah 0. Jadi shift cos 90 degree. Jadi dekat C tu ialah 90 degree. Sini ni 90. 90. Okay, untuk C pula, the area of the shaded region in unit square. Okay, dekat sini yang saya nampak, kita ada tadi sector kan, yang 90 degree tu. Lepas tu, kita dah tahu dah area segitiga adalah 25. Kan? Okay, jadi, daripada area sector, kita tolak dengan segitiga, 25 tu, kita akan dapat yang kecil saja. Okay, yang kecil ni. Okay, sebab apa kita nak guna? Nak guna yang ni. Okay, nak guna dekat mana? Iaitu area semicircle. Kita akan tolak dengan area yang kecil ni. Barulah dapat area yang bulan tu, yang shaded region, yang warna purple tu. Yang ni pula. Untuk dapatkan yang ini. Okey. Jadi bermaksud kita cari dulu area sector yang awal ni. Area sector yang awal ni, sudut dia kan tadi 90 degree. Lepas tu, radius dia adalah, radius lah kita panggil lah, 50, square root 50. Ini pun square root 50. Lepas tu, untuk area semicircle, radius pula adalah 5. Dan ini, pi dah. Jadi, 180 degree tu maksudnya pi. Jadi, first kita cari yang ni dulu. Iaitu, kita dapat dia daripada 1/2 r squared theta. R kita is square root 50 squared darab theta.
Theta bila dia 90 degree, maksudnya dia adalah pi per 2. Jadi dekat sini kita dapat 39.275. Kita tolak dengan 25. Segitiga. Dapatlah yang kecil. So yang kecil kita adalah 14.275. 14.275. Yang ini. Kecil je. Yang besar, semicircle yang besar adalah pi r squared dah. Tapi ini circle. Kalau semicircle, so bahagi dengan 2. Okay, so pi r kita adalah 25 bahagi dengan 2. 5 kuasa 2, 25. 25 bagi. Tolak dengan 14.275. Okay, yang pertama tu 25 bagi 2. Darab dengan 3.142. Tolak 14.275. Jawapan dia ialah 25. So, yang macam bulan tu, area dia adalah 25. Okay. Okay, untuk nombor 11. Dia bagi dah koordinat bagi E, F dengan G. Okay. Lepas tu, and BFD adalah theta radian. Calculate the value of theta in radian. Okay, kita tengok kat sini adalah 56. Sini adalah 96. Jadi, jarak dekat sini adalah 4. So, means that dia punya radius is 4. So, FD pun 4. FB pun 4. FA pun 4. Koordinat A akan jadi 16. So, kita keluarkan gambar macam ni. Okay, sini D, sini F, sini B. Lepas tu, kalau ikutkan ada kat sini tak? Okay, misal kata kita straight kan. Ni, sub macam tu. Tak? Lepas tu dia adalah satu segitiga. Okay, jarak dekat sini 8 tolak dengan 6 ialah 2. Tapi dia menjadi satu segitiga gini pula. Sini 2, sini 4. Jadi daripada 4 kita belah lagi supaya kita dapat 90 degree. So sini akan jadi 1, sini akan jadi 4. Saya tengok sekejap. Silap. Kat sini yang 4. Silap gambar rajah kan? Okey, gambar rajah dia. Sini 1, sini 4. Sudut sini yang kita nak tahu. Ni kan? Okey, tapi ni kita baru tahu separuh ni. Nanti kita kena darab dengan 2. Okey, jadi macam ni. Sini 90. Sini 90. Macam mana nak cari sudut kat sini? Kita guna apa? Sebab dia kan 90 degree je ni. Boleh guna tan sin cos. Kalau sudut kat sini, kita akan guna adjacent cos. Contoh sini cos x. Cos x adalah 1/4. So, x kita ialah cari sudut shift cos 1/4. 75.52 degree. Okay, ini dalam sudut. Dalam degree. Okay, bila dah dapat dalam degree, baru 1. Dia kan 2. Darab dengan 2. So, times 2. So, we have 151. 04. Okay, so theta kita 51.04 degree. But then, the question is not dalam radian. So, 151.04, you have to change dalam radian. Darab lah. Darab 3.142 bahagi dengan 180. Dapat 22.6. Sekejap. 366. 4 tempat perpuluhan. Okay, untuk A. B, the area of sector BFD.
Okay, area sector BFD. Area sector tu maksudnya semua ni. 1/2 R squared theta. Radius tadi kita dah tahu dah is 4. And theta adalah 2.63662. Darab dah dia mendapat 21.09. Itu untuk B, area sector. Untuk C, area of the shaded region. Macam mana nak cari area shaded region? Area sector tolak dengan area rhombus. Okay, area rhombus maksudnya boleh potong ni. Satu segitiga. Tak. Okay, satu segitiga. Sini 4. Sudut sini yang separuh tadi berapa? 75.52 kan. Tapi kalau kita tukar kepada radian, tukar lah. Cuba tengok kat sini dia buat apa. Guna 1/2. Ini. Boleh juga. Maksudnya dia ambil sudut kat sini terus. Dia belah gini. Ni 4, sini 4 kan. Betul. Maksudnya yang ini ni adalah 1/2 times 4 times 4 times dengan sin 151.04. Dapat 3.874. Ini baru separuh. So we have to times dengan 2 baru dapat satu rhombus. So darab dengan 2. Okay, jadi yang sektor, area sektor 21.09 tolak dengan area rhombus yang kita darab 2 tadi, dapatlah 13.34. Untuk soalan nombor 11. Soalan nombor 12. The diagram on the right shows the sector of a circle JKLM with center M and the other two sectors JAM dengan MBL with center A and B respectively. Given that the major angle JML adalah 3.8 radian. Okay, sudut 3.8. A, the radius of the sector of a circle JKLM. Dia nak radius. Radius JKLM tu maksudnya yang ni. Macam mana nak cari panjang tu? Kita tengok ada sini satu red. Sini 7, so for sure sini pun 7. Jadi panjang ni boleh guna apa? Cos. Contoh kita tak C ya. Satu radian berapa degree? Jadi 180 bagi sini tengok foto. 57 degree 29 point 29 degree. Kalau buat degree M minit 57 17. Okay. Kira betul. Dapatlah 6.711. Untuk A, betul tak? Okay, tu.
B, the perimeter of the shaded region. Perimeter shaded region kita boleh dapat ni yang besar ni, yang ni 3.8. Macam ni dok. Okey. Dia nak shaded region, jadi bermaksud kita kena cari yang ni. Cari yang ni, nanti kita dapat 2 je. Lepas tu dengan yang ni. Okey. Okey. Cari dulu yang kecil. Yang satu radius tu. Okey, ni radius dia ada 7. S equal to R theta. 7, 1. So 7. Sini 7, sini 7. So darab 2, 14. Yang tu pula S equal to R theta. 3.8. Tu theta darab dengan radius ni. 6.711. 25. Nampak ni 38 dan 9.7. Okey. Okey, dapat 25.5. Nah. Okey, lepas tu dia nak perimeter, so tambahlah semuanya. Yang ni, yang besar ni adalah 25.5. So tambah dengan yang bonjuk ni 7, yang ni pun 7. 2 tambah 1, 3 plus 9.5. Betul. Nombor 12. Ada lagi.